Nabi SAW merupakan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. An-nasabus syarif, nasab yang mulia. Sebab tu dulu orang yang keturunan Nabi daripada jalur Al-Hasan wal Husain dipanggil syarif, ya. Dan satu ketika dahulu, ratusan tahun, kota Makkah itu diperintah oleh Syarif. Syarif tu mana-mana keturunan daripada Al-Hasan ataupun Al-Husain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan mutaqabbala warzuqna rizqan halalan katsiran wasi'an ya arhamar rahimin. اللهم إنا قد استودعناك بما علمتناه فارده إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسنا يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بنور العلم وأحسن أخلاقنا بنور الحلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. الحمد لله, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan hidayahnya dapat sama-sama kita menunaikan salat maghrib secara berjemaah. InsyaAllah pada malam ni kita akan sambung kembali kuliah maghrib kita. Jadi sebelum itu kita mulakan dahulu dengan bacaan Al-Asma'ul Husna untuk kita mendapat keberkatan daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhala al-jannah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada 99 nama, man ahsaha dakhala al-jannah. Barang siapa yang membilangnya dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Amin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, InsyaAllah pada malam ni kita mengulang kaji kembali sejarah Maulidin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita sekarang masih dalam Rabiul Awal lagi kan. Jadi ada eloknya kalau kita mengulang kaji kembali sejarah ataupun salasilah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab inilah satu-satunya keturunan yang kalau kita cerita dapat pahala, tuan-tuan. Dapat pahala. Keturunan kita dapat jugalah sikit-sikit. Ya, tapi keturunan Nabi SAW merupakan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. An-nasabus syarif, nasab yang mulia. Sebab tu dulu orang yang keturunan Nabi daripada jalur Al-Hasan wal Husain dipanggil syarif, ya. Dan satu ketika dahulu, ratusan tahun, kota Makkah itu diperintah oleh Syarif. Syarif tu mana-mana keturunan daripada Al-Hasan ataupun Al-Husain. Sehinggalah apabila keluarga Al-Sa'ud berfahaman Wahabi datang menyerang kota Makkah, lalu keturunan Syarif ini dihalau keluar daripada Makkah. Jadi tuan-tuan kena ingat, yang jaga Mekah, Madinah sekarang bukan keluarga Nabi tapi keluarga Badawi Wahabi yang datang daripada padang pasir Najd, An-Najdu. Sekarang di situ terletaknya ibu kota Saudi, Riyadh. Syarif Husin yang menjaga kota Mekah satu ketika dahulu, tuan-tuan, dia berketurunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apabila ditakdirkan Allah, penjajah barat
British, orang kafir ni daripada dulu lagi yang Quran sebut walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Kristian takkan redha dengan kamu sehingga kita ikut segala arahan dia orang. Segala arahan orang kafir ikut berlaku. Maka diorang menghantar seorang lelaki bernama Lawrence of Arabia ni, yang terkenal dengan panggilan Lawrence of Arabia ni. Ini orang British masuk ke dalam semenanjung Arab, bergaul dengan masyarakat Arab, hidup style Arab, makan makanan Arab, berpakaian pakaian Arab, bercakap dengan cakapan Arab. Lalu dia berjaya mempengaruhi kabilah-kabilah Arab Badawi. Lalu dialah yang mengajak orang-orang Arab Badawi supaya konon-konon membebaskan tanah Arab daripada kerajaan Islam Uthmaniyah Turki dan ditanamkan fahaman asabiah kebangsaan habis-habisan. Maknanya tanah Arab milik orang Arab. Uthmaniyah Turki itu bukan orang Arab, dia orang Turki, dia penjajah. Ditanam, akhirnya orang Arab pun tertipu dan British bagi senjata. Merekalah tuan-tuan, orang Arab sendiri yang menghalau kerajaan Islam Uthmaniyah Turki keluar daripada Hijaz. Mak Saleh tepuk tangan. Bravo, 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 bravo. Itulah realitinya. Dulu dan sampai sekarang. Macam itulah. Segala apa yang orang kafir suruh, ikut berlaku. WHO kata apa, ikut berlaku. Tambah booster, tambah lagi, lepas kuasa kuda pula, yang mampus habis. Ikut berlaku. Yang Nabi suruh tak nak pula kau ikut. Yang Nabi suruh kau tak nak dengar, kau persoalkan macam-macam. Tapi kalau itu arahan WHO, kau punya dengar, dahsyat. Jilat kau tahu. Gitulah bahasa kasar aku ni. Geram tengok kita di akhir zaman ni melampau sangat. Kan Nabi, yang Nabi suruh kita ikut. Sebab tu kita makin rosak. Kita makin rosak tuan-tuan semua. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu tuan-tuan, orang Arab Badawi yang seronok dapat senjata yang dibekalkan oleh British menghalau Uthmaniyah daripada Turki. Termasuklah Syarif Hussein pun terpengaruh juga. Jadi masa tu ada dua kumpulan. Yang jaga Haramain, Makkah, Madinah, Syarif Hussein. Satu lagi Badawi dekat padang pasir Najd. Sekarang ni Riyadh, ibu kota Saudi tu. Rupa-rupanya bila diorang bergabung, halau Uthmaniyah keluar daripada Hijaz. Dalam diam-diam British ada rancangan lain. Dia tengok Al-Saud ini fahamannya ekstrim, Wahabi ekstrim. Dan Syarif Hussein ni, diorang masa tu dekat Hijaz ada 4 mazhab, Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hanbali. Dia akan pergunakan benda ni untuk melaga-lagakan umat Islam. Lalu dihantarlah Al-Saud dengan tentera yang banyak persenjataan. Semuanya British bagi tuan-tuan. Dengan Wahabinya untuk menyerang kota Mekah pula. Syarif Hussein tak tahu cerita. Tak tahu kena serang. Tapi sebenarnya antara sebab diorang nak halau Syarif Hussein tu, dengan sebab Syarif Hussein ni walaupun dia antara orang yang termasuk menghalau keluar Uthmaniyah daripada tanah Arab, dia menyesal sebenarnya lepas pada tu. Lepas tu dalam diam-diam orang-orang barat buat rancang untuk mengambil Palestin, dan diorang minta tanda tangan persetujuan kabilah-kabilah Arab. Antara yang bersetuju menyerahkan Palestin kepada Yahudi ialah keluarga Al-Saud. Itu ada dokumentarinya, ada, bacalah, jangan tak baca. Tapi bila time Syarif Hussein, diorang minta juga Syarif Hussein tanda tangan bersetuju untuk serahkan Palestin kepada Yahudi. Syarif Hussein tak setuju. Bila tak setuju tu dia kata lain macam nampak kau keras kepala Lalu dia pun peralatkan Al-Saud and Wahabi ni untuk menyerang Hijaz, Makkah, Madinah dan Taif. Lalu berlakulah peperangan, pembunuhan. Ribuan umat Islam mati dibunuh oleh orang Islam sendiri. Dan Syarif Hussein itu diberikan tawaran untuk keluar daripada Hijaz
dan diletak dekat mana tuan-tuan? Di tengah-tengah padang pasir yang tak ada apa-apa hasil. Lalu di situlah Syarif Hussein dan ahli keluarga dia menetap dan tertubuhlah sebuah negara bernama Al-Mamlakah Al-Arabiyah Al-Urduniyah Al-Hashimiyah Jordan pada hari ini. Itulah tu cerita Jordan tu, daripada keturunan Al-Hashimi Bani Hashim, daripada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi nak kata macam mana, qadarallahu wa ma syaa fa'al. Lalu Al-Sa'ud ni British bagilah Mekah Madinah ke dia, seronok dapat Makkah Madinah tu tuan-tuan. Dia tukar daripada, dulu orang panggil Hijaz, zaman Nabi panggil Hijaz. Masuk keluarga dia tuan-tuan, dia tukar terus Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah. Itulah bid'ah pertama yang dibuat oleh keluarga Saudi terhadap tanah haram tuan-tuan. Kata dia tak buat bid'ah kan, ada bapak bid'ah sebenarnya. Dan yang terbaru-baru ni tuan-tuan pun mungkin dah tengok pun, orang dah share belaka bagaimana dia orang buat konsert besar-besaran kan dekat Najd lah tu, dekat Riyadh. Yang hadir konsert tu tak kurang 500,000, mengalahkan Beruk. Kau tahu tak? Aku rasa Beruk pun tak tengok macam tu, melampau. Bila anda tengok benda tu kan, teringat hadis Nabi SAW. Satu hari Nabi SAW bersabda, Allahumma barik lana fi Syamina wa fi Yamanina. Ya Allah, berkatkan pada Syam kami dan Yaman kami. Qalu ya Rasulullah wa fi Najdina. Lalu mereka berkata, ya Rasulullah, doakan juga untuk Najd kami. Nabi ulang balik doa tu, Allahumma barik lana fi Syamina wa fi Yamanina. Ya Allah, berkatkan pada Syam kami dan Yaman kami. Qalu ya Rasulullah wa fi Najdina. Ya Rasulullah, pada Najd kami juga nak juga doa keberkatan. Nabi kata apa? Hunaka zalazil wa fitan wa hunaka yatla'u qarnu syaitan. Nabi kata di sanalah nanti akan berlakunya gempa bumi dan fitnah, dan di sana nanti akan terbitnya tanduk syaitan. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul kata Nabi, betul, sangat-sangat betul. Itulah kita ni tak percaya hadis Nabi. Degil, tak mau dengar kan, buat dono. Itulah benda nampak belaka depan mata, tapi gitulah hati kita. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Balik ke cerita kita tuan-tuan, an-nasabus syarif, nasab yang mulia. As-sayyidul akramul ladzi syarafan nasu biwujudihi. Tuan yang amat mulia, yang manusia menumpang kemuliaan dengan keberadaannya. Siapakah nama tuan yang amat mulia ini? Muhammad bin Abdullah atau Abdullah, Muhammad bin Abdullah. Bapa Nabi ni dikata walidu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yukanna Aba Qutham. Kunyah gelaran kepada bapa Nabi ni Abu Qutham. Dalam bahasa Arab, anda dah cerita dah kan, orang Arab dia ada panggilan abun au ummun. Apa-apa nama yang disandarkan kepada ab au dipanggil kunyah. Kita Melayu tak ada benda ni. Tak cerita lah apa ni paling kurang. Contohkan saya nama saya Nazmi, saya ada anak perempuan sulung Nadirah. Orang Arab akan panggil saya Abu Nadirah, bapa kepada Nadirah. Dia tak panggil saya nama dengan nama, dia panggil Abu Nadirah. Ataupun dia akan ambil nama anak lelaki saya Abu Muhammad. Gitulah, bapa kepada Muhammad. Wal mulaqab bizabih, dan juga diberi gelaran bapa Nabi ni dengan gelaran az-zabih, yang disembelih. Apa hal pula abah Nabi tu namanya gelaran disembelih? Dengar cerita nanti. Wulida bi Makkah wa huwa asgharu auladi Abdul Muttalib. Dilahirkan di kota Makkah abah Nabi ni, dan dia merupakan anak paling bongsu daripada anak-anak Abdul Muttalib, atuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana abuhu qad nadhara la in wulida lahu 10 auladin fashabbu fi hayatihi ayathbaha ahadahum amam al-Ka'bah. Abdul Muttalib atuk Nabi ni bernazar, kalau Allah Ta'ala kurniakan kepada dia 10 orang anak lelaki,
Dan 10 orang anak lelaki ni hidup belaka, panjang umur belaka, sihat-sihat belaka. Ketika dia masih hidup, dia bernazar dia akan sembelih seorang. Baik kau sembelih sembelih anak, kau jangan main. Dia tadikan Allah semua besar belaka. Lalu Abdul Muttalib sebagai nak melaksanakan nazar dia, dia bawa belaka anak dia dekat depan Kaabah di hadapan patung berhala Hubal, tok pekong terbesar sekali kat situ. Dan Abdul Muttalib pun mengeluarkan Al-Qadah, satu bekas. Dalam bekas tu ada nama-nama anak-anak dia 10 orang ni. Dia akan buat cabutan. Itu bukan cabutan bertuah tu, cabutan tak bertuah. Dah keluar nama kau, kena sembelih, kau jangan main. Bila dia buat cabutan, tuan-tuan, keluar nama Abdullah. Kan? Nama anak bongsu yang paling dia sayang. Okey. Dia kata, sudah keluar pula nama anak aku ni. Buat sekali lagi, keluar lagi nama Abdullah. Beberapa kali dia buat cabutan, semua keluar nama Abdullah. Akhirnya, orang Mekah nasihatkan dia, wahai Abdul Muttalib, janganlah kau sembelih anak kau ni, tapi sebagai galang gantinya, engkau gantikan anak kau ini dengan engkau sembelih 100 ekor unta. Jangan main. Bukan ekor, oi. Unta. 100 ekor unta. Yang unta memurah bang kakak, oi. Seekor unta kurus 10,000. Kan? Sederhana 15,000. Gede bab tak tahulah berapa belas ribu. Kan? 100 ekor unta. Nak bagi tahu kayanya atuk Nabi ni. Dia sembelihlah 100 ekor unta sebagai menggantikan Abdullah. Sebab tu abah Nabi tu panggilannya Zabih ataupun gelarannya Zabih ay mazbuh, yang disembelih tapi tak jadi. Muhammad bin Abdullah ibni Abdul Muttalib bin Abdul Muttalib. Atuk Nabi ni nama sebenar dia Syaibatul Hamdi. Syaibatul Hamdi. Ramai orang tak tahu kan nama atuk Nabi sebenar. Apa makna Syaibatul Hamdi? Uban yang terpuji. Uban yang terpuji. Kenapa nama dia macam tu? Sebab ketika atuk Nabi ni dilahirkan, masa dia baby, dah beruban dah kepala dia. Tu atuk Nabi. Lalu dia letakkan namanya Syaibatul Hamdi. Habis kok mana pula keluar Abdul Muttalib tu? Kok mana pula? Dia kata apa? Sebab dulu atuk Nabi yang bernama Syaibatul Hamdi ni ada seorang pakcik. Pakcik atuk Nabi ni nama dia Muttalib. Dan dia suka bawa atuk Nabi ni duduk belakang unta dia, kulu-kile. Orang Mekah kata, siapa budak belakang tu? Siapa budak belakang Muttalib tu? Orang kata, abduhu, hamba kepada Muttalib. Oh, hamba Abdul Muttalib. Oh, Abdul Muttalib. Abdul tu kan hamba. Muttalib tu Muttalib lah. Hamba kepada Muttalib. Oh, iya tu, hamba Muttalib dia tu. Melekat Abdul Muttalib. Padahal nama dari surat beranak Syaibatul Hamdi. Dalam maikat Syaibatul Hamdi. Tapi orang dah biasa panggil Abdul Muttalib. Abdul Muttalib je lah. Begitu atuk Nabi ni. Okey. Abdul Muttalib bin Hashim. Moyang Nabi yang bernama Hashim ini, dia kata, wasmuhu Amru. Nama sebenar dia Amru. Habis kenapa jadi Hashim pula? Ceritanya dulu dekat Mekah berlaku kemarau panjang, kebuluran. Maka atuk Nabi, moyang Nabi ni, dia kira berharta lah juga. Kana min ajwadin nas, orang yang berharta. Dia beli tepung, buat roti. Kemudian roti tu dipecah-pecahkan, bubuh dalam, kita kata, gulai dalam kuah, dan dibagi makan dekat orang-orang Mekah ni. Perbuatan moyang Nabi ni memecahkan roti tu, dalam bahasa Arab dia panggil apa? Hashama. Hashama dengan mana memecahkan. Hashim yang memecahkan, isim fa'il. Jadi perbuatan dia memecah-mecahkan roti tu, dia panggil Hashim, melekat nama tu Hashim. Padahal nama sebenarnya Amru. Begitulah orang Arab dulu. Jadi dia suka bagi orang makan,
pecah kawan tu bagi Hashim. Ini bahasa Arab tuan-tuan ya. Ada nama Hashim kat sini ada? Ada Mana apa? Pemecah belah masyarakat. Gurau saja. Jadi Hashim dengan mana yang memecahkan. Dan moyang Nabi inilah orang yang pertama membuat ataupun memulakan perniagaan musim sejuk dan musim panas. Musim sejuk, apa Allah kata apa dalam Quran? Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-saif. Menjadi kebiasaan bagi orang Quraisy. Apakah kebiasaan bagi mereka? Mereka akan mengembara pada musim sejuk. Musim sejuk dia mengembara ke mana? Musim sejuk mengembara ke Yaman dan juga ke Ethiopia, ke Habasyah, berniaga dekat sana. Sebab itulah kenapa orang Ethiopia ni hubungan dia rapat dengan orang Mekah. Sebab perdagangan, perniagaan. Sebab tu kita ingat kan, Nabi masa kecil-kecil dibesarkan oleh siapa? Ummu Aiman. Ummu Aiman tu nama sebenar dia apa? Nama sebenar dia Barakatul Habasyiyah, keberkatan Ethiopia. Dia tu perempuan negro tu, perempuan Ethiopia, tetapi Allah muliakan dia untuk dia mendapat kemuliaan menjaga Nabi masa Nabi kecil, sampai Nabi kata hiya ummi ba'da ummi, dialah mak aku lepas pada mak aku yang Aminah tu. Dan Ummu Aiman ini dia merupakan hamba kepada arwah abah Nabi Abdullah. Okey. Jadi orang Quraisy start niaga musim sejuk ke Yaman dan Ethiopia ni. Siapa yang mulakan? Moyang Nabi yang bernama Hashim. Lepas tu was-saif, perniagaan musim panas pula. Musim panas niaga dekat mana? Ke Syam dan juga Gaza, Palestin. Siapa yang pergi sana? Atuk Nabi, moyang Nabi juga bernama Hashim. Okey. Wa kana ahadul ajwari alladhi duriba bihim al-mathal lil karam. Dan moyang Nabi ni merupakan orang yang pemurah, suka menderma, baik hati, ya. Sebab tu tuan-tuan terfikir tak Allah Ta'ala pilih kita ni duduk dekat surau, duduk dalam masjid kan? Yalah, harap-harap kita ni baiklah insya-Allah, amin. Entah tuan-tuan kenapa Allah pilih kita duduk kat masjid waktu-waktu gini, dengan sebab kemungkinan besar arwah atuk kita dulu, arwah moyang kita orang yang banyak bersedekah. Kena ingat tu. Sebab tu kita diajar Allah maghfir lana dhunubana wali walidina warhamhum kama rabbawna mereka sebagaimana mereka memelihara kami sejak kecil. Bukan abah kita aje, bukan mak kita aje, atuk kita, nenek kita, moyang kita, lepas moyang apa? Piut. Entah, tak kerti aku. Ya. Jadi diorang tu, arwah-arwah tu, zaman-zaman dulu mungkin banyak kebajikan yang diorang buat. Maka hasil orang kata baja semayan itu kita yang dapat hari ini. Jadilah orang-orang yang Allah pilih duduk dekat masjid. Harap-harap Allah tak pisahkan kita dengan masjid sampai kita mati, insya-Allah. Amin. Walaupun kita diuji dengan yalah benda-benda macam yang aku nak cakap pun menyampah dah sekarang ni, tuan-tuan. Okeylah. Entahlah aku nak cakap. Ana baru ni tengok juga apa Piala Thomas kan dekat Denmark. Aku tengok tuan-tuan dalam stadium tertutup tu, Mat Saleh tak ada langsung penjarakan sosial kau tu tak. Duduk rapat-rapat. Mas haram tak pakai. Yang pakai orang Melayu je. Orang Denmark semua jadah SOP tak mana apa tak mana tu. Itu stadium tertutup kau tu tak. Denmark. Bola lagi lah, bola. Ada kau tengok orang main bola pakai emas dekat Eropah? Yelah perenggai. Kita ni apa hal ni? Kan? Aku tak salah dah nak pakai emas tu, penjarakan sosial, tapi masjid kita ni. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa keperluan nak kena ada 2 dos baru boleh masuk masjid ni? Aku tak faham. Ana secara peribadi, wallahi aku tak setuju benda ni. Sian. Bila orang tak ada dos, tak ambil, jadi diskriminasi, jadi berat. Adalah benda-benda kita tahulah isu ni isu. Ya. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Kenapa kita jadi macam ni? Itulah aku cakap. Ikut sangat WHO tu.
ikut sangat, ya. Betul lah Nabi kata la tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuhu. Umat aku ni nanti Nabi kata akan ikut jejak langkah orang-orang yang terdahulu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga Nabi kata kalau orang tu masuk lubang biawak pun kau hidup pula kau ikut. Orang tu masuk lubang biawak pun kau ikut, Nabi kata. Maka para sahabat kata, al-Yahudu wan Nasara, adakah mereka akan ikut orang-orang Yahudi dan Kristian ya Rasulullah? Nabi kata, berfaman, siapa lagi kalau bukan Yahudi dan Nasara? Betul kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru ni anak dengar beberapa penjawat awam yang didiskriminasi, tuan-tuan. Kesian cikgu yang mengandung, diorang tak ambil vaksin. Lepas tu bila pergi sekolah diasingkan, tak boleh guna tangga yang sama, kan. Lepas tu mengajar pula macam tu lah. Cikgu-cikgu yang vaksin tengok dia macam tengok makhluk asing, kan. Nampak sangat dipulaukan. Yang dia kata sedih lah, dia kata Ustaz, dia kata dalam tu sedih, tapi yang paling menyedihkan dia tak dibenarkan guna surau. Sedih dia kata. Bila time waktu semayang, orang lain boleh pergi masjid, pergi surau dalam sekolah, saya semayang dekat tepi koridor, tepi longkang, bawalah sejadah, letak meja depan, semayang seorang-seorang. Allahu Akbar. Macam zaman Nabi kau tahu tak? Zaman mula-mula Islam dulu. Sampai macam tu. Siapa ajar benda-benda gini? Siapa ajar? Siapa ajar benda macam ni? Siapa ajar? La haula wala quwwata illa billah. Ini kan rumah Allah. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi ayuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Allah kata zalim tu tak sekat orang masuk rumah Allah ni. Wa man azlamu. Betapa zalimnya. Mimman mana'a masajidallahi, orang-orang yang menyekat manusia daripada masuk ke rumah Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan itu yang berlaku. Anak ni gitulah. Orang tu kata nak apa di luar telan mak mati mak, begitulah kan. Tapi cakap je lah, kan. Cakap je lah. Kita dah berada di akhir zaman dah. Melampau-lampau dah kita sekarang ni. Berpecah keluarga dengan sebab vaksin je pun. Bergaduh anak beranak, tak bertegur siapa. Oh, teruk Syekh fitnah vaksin ni. Teruk. Ana ni bukan anti vaksin, pasal aku pun vaksin, kau tahu tak? Tapi melampau. Ana tak suka benda-benda penindasan, kezaliman. Aku benci benda macam ni. Quran sebut wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Balik ke cerita kita, tuan-tuan. Kadang boleh bertukar jadi incredible hak aku sekejap lagi kan. Jadi moyang Nabi namanya Hashim, dan dinamakan dengan nama Hashim dengan sebab dia memecah-mecahkan roti bagi orang makan. Bin Abdi Manaf. Moyang Nabi yang bernama Abdi Manaf ini nama sebenar dia Qamarul Batha. Qamarul Batha, bulan purnama. Al-Batha, Batha nama tempat. Bin Qusay, ni moyang yang kelima. Okey. Qusay ni, tuan-tuan, kata ulama namanya Zaid. Habis kenapa pula keluar Qusay? Apa hal keluar Qusay? Dia kata apa? Wa zalika li bu'dihi an dari qaumihi. Kerana Qusay ini duduk berjauhan daripada keluarga dia. Orang Arab, style diorang, tuan-tuan, diorang takkan berpecah dengan family dia, tahu. Anak cerita gini lah. Orang Arab macam kita tak ada nama keluarga, kita ada nama family, tak ada mana ada. Kita gitu lah. Arab kan ada macam Bin Laden. Bin Laden tu nama family dia, family Bin Laden, kan? Osama Bin Laden, kan? Tu apa nama, Muhammad Salman Al Saud, tu keluarga dia tu. Contoh, kalau anak balik ke Syria besok akhir zaman, kan, Imam Mahdi keluar, Nabi Isa turun, kan, kita pun nak pergi Syria.
Ana pun nak cari guru-guru ana. Ana tanya, contoh anak kata, mana rumah guru saya bernama Syekh Nabil? Wen bait Syekh Nabil? Mana rumah guru saya Syekh Nabil? Mungkin orang Arab kata, orang Syiah kata, ramai nama Nabil. Nabil ni syusmul ailah, dia kata. Apa nama keluarga dia? Kita sebutlah Al-Midani. Aywa, Midani. Dia kata, ni kawasan keluarga nama Al-Midan. Bukan Medan Endon tu. Itu Endon Midani, Al-Midani. Nama keluarga dia orang macam tu. Okey, di kawasan dia orang, kan? Anda pun cek lagi nama guru ana Syekh Nazir. Mana rumah Syekh Nazir? Nazir mana satu? Nazir ramai. Syusmul ailah. Apa nama keluarga dia? Nama keluarga dia Maktabi. Maktabi semua kawasan ni keluarga Al-Maktabi. Gitu. Ingat lagi tak? Ada seorang ulama Syiah yang terkenal, kan? Apa nama? Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. As-Sabuni tu nama keluarga dia lah tu. Okey, Jadi dia orang Arab ni dia takkan berpisah tau. Dia duduk setempat tu. Tak macam kita Melayu. Kita Melayu bersepah, kan? Macam contohlah, kalau ikut ana asal Kampung Baru, lepas tu abang pindah Kelang, pindah Kuang, kan? Anak pula bersepah sekali. Ada duduk Pahang, ada duduk Kemaman dululah, kan? Lepas tu macam-macam lah bersepah-sepah. Orang Arab tak. Contohlah kalau Arab tu duduk kan apa nama kampung ni? Teluk Lancung. Aku lama tak datang aja, aku tak ingat nama. Bukit Lancung. Tak ada nama komersial sikit. Kan, Bukit Lancung, contoh, Haji Qabilah apa sini? Contohlah nama Qabilah Haji Qabilah Al-Qasimi. Contoh keluarga dia Al-Qasimi. Keluarga Qasimi ni dia takkan keluar pada Bukit Lancung. Duduk Bukit Lancung forever and ever and Batman forever. Dia takkan keluar. Gitulah style dia orang. Maka moyang Nabi yang kelima ni dia lain sikit. Dia berpisah pada keluarga, duduk jauh. Lalu orang panggil, jauhnya kau duduk. Qusay, orang kata. Dalam bahasa Arab, jauh ni daripada perkataan ba'uda pun jauh juga. Antaranya Aqsa. Sebab tu keluarnya perkataan apa dia? Al-Masjidul Aqsa. Masjid yang jauh. Jauh daripada Makkah dan Madinah. Al-Masjidul Aqsa. Daripada perkataan Aqsa keluarnya Qusay, yang jauh sikit. Jadi moyang Nabi tu dipanggil Qusay dengan sebab dia jauh daripada keluarga dia. Gitulah. Dan dikatakan lagi dekat sini, moyang Nabi nama Qusay ni, tuan-tuan, di zaman jahiliah dulu dia memegang 5 jawatan penting dekat Mekah. Yang pertama Al-Hijabah tu. Hijabah apa dia? Kunci Kaabah. Yang kedua Ar-Rifadah, memberi makan orang pada musim haji. Yang ketiga apa dia? As-Siqayah, memberi minum orang pada musim haji. Yang keempat An-Nadwah. Nadwah tempat mesyuarat. Orang Mekah kalau nak mesyuarat, meeting-meeting tergempar, semua buat dekat rumah Qusay. Yang kelima Al-Liwa, bendera perang. Kalau nak berlaku peperangan, Qusay akan serahkan bendera dengan tangan dia. Itu hebat moyang Nabi ni. Apabila Qusay meninggal dunia, dia menyerahkan 5 jawatan ni kepada anak dia bernama Abdiddar. Lalu Abdiddar ini pun peganglah 5 jawatan ni. Bila Abdiddar meninggal dunia, dia serahkan 5 jawatan ni kepada anak-anak dia. Menyebabkan sepupu diorang tak puas hati. Abdiddar ada adik-beradik. Siapa dia? Ni Abdi Manaf. Kan? Moyang Nabi tu adik-beradik dia lah tu. Jadi anak-anak Abdi Manaf dengan anak-anak Abdiddar tu sepupu. Tak puas hati. Mana Aci? Asyik korang je dapat. Keturunan kau je pegang jawatan. Keturunan kita pun nak pegang jawatan juga tau. Bergaduh, berebut jawatan. Jadi berebut jawatan ni tuan-tuan bukan zaman kita je. Dah lama dah. Kan? Kat Melaka ke kat mana sama je tu kan. Tak habis dengan jawatan. Entahlah manusia ni memang. Semoga Allah Ta'ala jauhkan kita daripada perebutan jawatan ni tuan-tuan. Na'udzubillah min zalim. Sikit pasal Ana akan berhenti. Ana ada kuliah online 9 suku je. Sikit nak berhabis cerita ni. Jadi apa nama tadi? Abdiddar tu kan. Jadi anak-anak tu bergaduh, rebut jawatan, lalu dileraikan dengan dibahagikan jawatan tu sama rata. Ya, Abdiddar dapat 3 jawatan, anak-anak Abdi Manaf dapat 2 jawatan. Apakah 3 jawatan tu? Al-Liwa, An-Nadwah, Al-Hijabah. Bendera perang, tempat mesyuarat, kunci Kaabah,
bagi dekat anak Abdidar. Manakala jawatan bagi makan, bagi minum orang datang musim haji, bagi dekat Abdi Manaf. Ditakdirkan Allah, kesemua jawatan tu dah tak ada, dah habis. Kecuali satu saja, apa dia? Kunci Kaabah. Itu je yang terus menerus dipegang oleh keturunan Abdidar sampai sekarang. Sampai sekarang 1400 tahun diorang jaga keturunan diorang punya terror tu. Jaga keturunan Salasilah 1400 tahun. Saya jangan main. Kita ingat nama moyang ni kan. Kita nama atuk boleh lah. Ana ingat nama moyang Muhammad Nazmi bin Abdul Karim bin Nasun bin Dahlan. Dahlan bin wallahu alam bisawab. Okeylah tuan-tuan, kita pun dah masuk waktu kan, kita kena ikut SOP je. Azan lah, ya. Fadhal. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis shawab. Takbir.